صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa Muhammadun wa aluh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih dalam perbicaraan untuk menyambung tajuk keadilan dalam pemerintahan dan signifikan yang boleh dinikmati oleh rakyat apabila pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya dengan adil dan saksama. Kita akhir dahulu di muka 31 kitab kita ni, di baris yang akhir sekali tu, menyambung riwayat hadis sabda Nabi SAW, barang siapa memerintahkan pekerjaan muslimin sesuatu, kemudian tiada diberi akan mereka itu nasihat, seperti ia nasihat kepada isi rumahnya, maka ia mensediakan tempatnya dalam neraka. Itu kewajipan pemerintah menasihati rakyat, membimbing rakyat, membawa rakyat agar mereka juga menjadi orang yang adil, menguruskan urusan mereka dengan adil, karena pemerintah adil. Tapi kalau pemerintah tidak adil, jadilah seperti ketam yang menyuruh anaknya jalan betul. Sebab itu pemerintah pun berkewajipan, bukan sahaja rakyat berkewajipan untuk menjaga, mengawal, menasihat, menunjuk ajar semua melakukan keadilan. Sebab kita lihat daripada Allah yang menjadi pemerintah agung, Rabbul Alamin, dan memerintah semua alam. Allah melakukan adil. Sampai dikatakan, yang saya sebut dahulu, dia katakan innallaha la yazlim misqala habbatin. Allah misqala dzarratin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak akan melakukan sebarang kezaliman, atau dia adil, dan tidak pernah dilakukan kezaliman itu walaupun diukur dengan hanya seberat sebiji atom. Artinya kalau pemerintah tidak menegakkan keadilan kepada rakyatnya dan tidak meminta rakyatnya berlaku adil, maka maknanya dia telah menempah tempatnya dalam neraka. Dan riwayat daripada Abdul Rahman bin Samurah, katanya, sabda Nabi SAW, bagiku, dia Nabi
bersabda kepadaku. Maknanya Abdullah bin Samurah sahabat, dia mendengar Nabi berkata kepadanya. Dia kata apa? Jangan kamu pinta jadi wali. Asal wali bermakna gubernur, pemerintah, ataupun meminta jawatan untuk memerintah, untuk ada kuasa untuk memerintah. Nabi kata kepada Abdullah bin Samurah, jangan kamu pinta menjadi wali, memegang jawatan penting dalam pemerintahan pemerintah manusia. Maka bahawasanya jika diberi akan dia bagi engkau dengan tiada meminta, kalau seorang dapat jawatan dengan tidak diminta tapi dilantik, ditolong Allah akan dia atasnya. Allah akan tolong menjalankan tugasnya dengan baik, dengan adil. Jangan minta. Sebab ini berpunca daripada Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang terkenal dengan halusinya, dengan tasyaddudnya, dengan begitu berpegang sungguh dengan hukum yang dikatakan amat keras pendiriannya. Dia meminta jawatan wali, gubernur bagi satu tempat. Dia sahabat besar. Kekosongan jawatan berlaku dan dia minta menjadi calon pilihan raya. Dia tak dapat, bodoh diri. Lepas tu masuk balik. Cerita. Dan dia minta Nabi kenal benar dengan Abu Dzar ini. Nabi bersabda kepada dia, Ya Abu Dzar, innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Wahai Abu Dzar, jawatan yang kau minta itu satu amanah besar. Hadis lain, innaka dha'if, kamu tak boleh, kamu tidak berpotensi untuk memegang jawatan itu, kerana kamu dha'if, kamu lemah. Kerana itu, wa innaha, jawatan itu kalau kamu dapat, kamu mati, dibangun di akhirat, khizyun, kamu akan mendapat kehinaan. Wa nadamah, kamu menyesal pada ketika itu. Kenapalah aku minta? Kenapalah aku pegang amanah? Sebab tu maka tidak boleh. Tapi bagi yang telah diamanahkan, dipercayai dia boleh, maka dia hendaklah melaksanakan amanah. Ini berlaku kepada Rahman bin Samurah. Nabi kata kepada dia, jangan pinta jadi pemerintah, jawatan penting pemerintah, minta manusia. Jika diberi akan dia dengan tiada diminta, maka Allah tolong akan di atasnya. Jika diberi akan dia dengan meminta, diserah dikau kepadanya. Maknanya Allah serahkan kerja itu kepada kamu dengan tidak ditolonginya. Kalau Allah tidak menolong, siapalah kita? Tambah untuk memerintah ramai orang dengan berbagai-bagai ragam, berbagai-bagai permintaan, memorandum bagai. Ada yang kroni, yang bukan kroni, yang ada anak dan ada menantu buat tu. Kalau tidak tegas betul, senangkan hadapi. Tapi bagi yang diamanahkan tanpa meminta, jadi macam Abu Bakar jadi khalifah, dia tak minta, dia tolak. Umar dicalonkan, dia tolak. Abu Ubaidah dicalonkan, dia tolak. Setelah ternyata di antara kesemua mereka itu yang paling layak, umurnya satu,
lebih dahulu memeluk agama Islam selepas Muhammad, sebelum sahabat-sahabat lain, telah membuktikan dirinya dipercayai oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, disuruh jadi imam sembahyang menggantikan Nabi. Dan Nabi pula sembahyang pagi itu ikut belakang Abu Bakar. Cuba tengok. Maka dicalonkan, disetujui oleh ramai, dibaiatkan, maka terpaksa dia pegang. Sama juga lepas dia wafat, nak pilih seorang mengganti Abu Bakar, mengganti jawatan. Puas orang mencari. Akhirnya orang calon dan disetujui kepada Umar, menang tanpa bertanding. Sebab tu bila Umar kena tikam, saya sebut dah, tapi ulang balik, bila Umar kena tikam, tengok tu, yang pon itu pun satu masa Nabi menaiki bukit Uhud di Madinah. Nabi, Umar dan Osman ikut dia. Abu Bakar ikut kemudian 4 orang. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar dan Osman. Kerana 4 orang ini Rasulullah tahu siapa dia. Abu Bakar, Umar, Osman naik duduk atas bukit Uhud, bergoncang bukit Uhud, bergoyang bukit Uhud, bukan kerana gerak gempa, tidak, bergoncang bukit. Bila letak kaki dia perlahan, dia kata, wahai bukit Uhud, diamlah kamu, di atas belakangmu ada seorang Nabi akhir zaman, seorang Siddiq dan 2 orang syahidani. Seorang Nabi, seorang Siddiq, 2 orang yang akan mati syahid. Tengok. Nabi wafat, Abu Bakar wafat biasa, Umar mati ditikam dalam semayang, Osman diserang, dibunuh selepas semayang subuh sedang membaca Al-Quran. Yang itu pun sudah dapat kita lihatkan kecil mukjizat itu, tapi besar artinya. Maka sebab itu kalau tak diminta dan dibagi amanah, mesti tanggung dengan penuh rasa tanggungjawab. Adapun kelebihan adil, dalam adil, apa signifikan daripada adil, apa kelebihan pemerintah yang adil? Ketahui olehmu bahwasanya adil malik, adil raja, adil pemerintah, mewajibkan kita kasih akan dia. Dia sampai kepada hukum wajib kasih. Maknanya kalau tidak kasih berdosa. Kalau kasih dapat pahala sebab dia wajib. Itu signifikan wajib kasih akan dia. Dan zalimnya, kalau malik, kalau raja, pemerintah itu zalim, wajib kita bercerai-cerai. Maksudnya wajib kita menentang atau menegurnya ataupun tidak lagi taat kepadanya. Inilah yang ucapan asas, ucapan dasar yang dibuat spontan ketika Abu Bakar dilantik menjadi pemerintah, menjadi khalifah yang pertama. Selesai pelantikan, ucapan sulungnya, dia kata,
inni wulitu alaikum walastu bi khairikum fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aitumuni ala batil fasaddiduni wa qawwimuni ati'uni ma ata'udha fikum fa in asaituhu fala ta'ata li alaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan dasar tapi cukup padu. Ini saya hafal masa sekolah menengah dulu dalam sejarah itu. Apa dia kata? Ya, aku dilantik menjadi wali itu, pemerintah, khalifah ke atas kamu sekalian. Tapi aku bukanlah yang terbaik di kalangan kamu. Tengok ketawaduan, tawaduk pemimpin. Kalau orang mengatakan dia yang terbaik, maka dia dipilih. Tapi dia menyebut, walastu bi khairikum. Aku tidak mengatakan aku terbaik di kalangan kamu. Itu tawaduk. Fa in ra'aitumuni ala haqqin, kalau kamu lihat aku memerintah dengan yang benar, berpegang, bergantung kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu tolong aku. Tapi kalau kamu lihat aku di atas batil, aku menyimpang daripada hukum, aku melanggar prinsip, aku mengutamakan kroni aku dan sebagainya, fasaddidun, hendaklah kamu sekat aku. Sad makna dia ampang, ampangan. Kamu sekat aku, wa qawwimuni, perbetulkan aku balik, put me on the right track. Ati'uni, kamu wajib taat kepada aku selagi aku taat kepada Allah. Kalau aku sudah derhaka kepada Allah, maka gugurlah kewajipan taat kamu kepadaku. Sekian. Tengok. Sebagai Al-Qaid Al-Mulham, pemimpin, ketua yang mendapat ilham, padat. Itu pun yang dikehendaki. Pemimpin yang tawaduk, yang bersedia menerima correction daripada ummah. Aku betul, tolong. Aku bengkok, perbetulkan. Taat kepada aku, selagi aku taat kepada Allah. Kalau aku sudah tidak taat kepada Allah, jangan taat kepada aku. Maknanya, tentang daku. Itulah. Atas yang sama itu, yang bila Umar naik menjadi pemerintah itu, digunakan perkataan ucapan dasar. Inna mathalal Arab kama qa'ilil jamal yaquduhu haitsu yasha. Wallahi inni la ahmilannakum 'ala at-tariq fa in ra'aytumuni 'ala haqqin fa'inuni, sampai akhir itu. Dia kata bandingan orang-orang Arab ni samalah seperti penggembala unta dengan untanya. Membawa unta-untanya ikut kehendak dia sahaja. Unta ikut. Tapi aku bukan penggembala unta. Nak bawa kamu sesuka hatiku. Tapi la ahmilannakum 'ala tariq. Aku akan bawa kamu semua atas jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu lihat aku betul, tolong. Kalau aku bengkok, perbetulkan aku. Seorang sahabat telah menghunus pedang dia. Mengangkat pedang menunjuk kepada Umar.
wahai Umar, kalau kamu bengkok, kami akan betulkan kamu dengan pedang kami ni. Umar tidak marah, tidak memberi isyarat untuk masuk dalam ASA, tidak menyatakan biadab kamu dan sebagainya. Tapi apa dia kata? Ahmadullah subhanahu wa ta'ala an ja'ala fi ummati Muhammad rajulan yuqawwim Umar bisayfihi aw kama qala. Aku puji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mewujudkan, mengadakan di kalangan umat Muhammad ini orang yang sanggup membetulkan Umar dengan pedangnya. Syabas. Thank you very much. Itu yang menjadi catatan tinta emas sejarah. Kehebatan, hebat. Dan kesungguhan pemerintah dalam konteks melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat setengah jam baru 4 baris baru. Dan afdal zaman itu zaman Raja Adil. Kelebihan satu zaman bila zaman yang orang hidup di bawah pemerintah yang adil. Sabda Nabi SAW bahwasanya amal imam yang adil ataupun pekerjaan pemerintah yang adil pada rakyatnya sehari. Maknanya pemerintah dia memerintah rakyatnya dengan adil sehari terlebih afdal daripada amal orang yang adil pada ahlinya 100 tahun. Dia nak bayangkan kerja sedikit tapi pahalanya berlipat ganda. Amal sedikit tapi pulangannya cukup banyak. Apa di antaranya? Sehari yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pemerintahannya dengan cukup adil lebih baik daripada amal orang yang adil pada ahlinya 100 tahun. Orang yang adil pada ahlinya maksudnya kita dengan ahli kita. Ahli merujuk kepada isteri, anak-anak di bawah kita. Kita perlu adil kepada isteri dan kepada isteri-isteri. Kepada anak dan pada anak-anak. Yang belakang lain macam nampak. Memang ibadat amal orang yang adil kepada ahlinya itu pun sudah besar dah. Tapi adil pemerintah rakyatnya sehari itu lebih baik daripada 100 tahun ibadat orang yang adil tadi. Bayangkan. Dan lagi sabda Nabi SAW, adil imam sesaat, seketikalah, terlebih kebajikan daripada ibadat 60 tahun. Tengok di antara ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala sebut diberi rujuk kepada hadis. Dan lagi doa imam yang adil, permohonan, permintaan kepada Allah daripada seorang pemerintah yang adil tiada ditolak. Sebab tu bila berlaku sesuatu ibtila, suatu bencana seperti kemarau, seperti balak, penyakit dan sebagainya, pemerintah menganjurkan di antaranya sembahyang hajat. Nabi telah memberi contoh kemarau panjang, sembahyang hajat. Bila berdoa sahaja yang diminta
ditunaikan cash, tidak bertanggung, turun. Hujan turun. Balak penyakit selesai. Musuh yang banyak, bilangan Islam yang sedikit. Tukam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak peristiwa berlaku fi'ah qalilah, kumpulan yang sedikit bilangan dia, umat Islam, berhadapan dengan musuh yang banyak bilangan dia. Boleh mereka mengalahkan yang banyak itu dengan syarat biiznillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui usaha dan doa. Itu dikatakan. Dan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya berkata ia kepada Ka'ab, kabarkan olehmu daripada syurga Jannatu Adnin. Banyak Umar bertanya kepada Ka'ab. Ka'ab seorang sahabat. Apa yang kamu tahu tentang syurga Adnin? Di Jannati Ad. Maka berkata ia, Ka'ab berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, tiada duduk dalamnya, padanya, dalam syurga Adan itu melainkan Nabi atau ihsan yang sampai ke taraf Siddiq, Abu Bakar dan lain-lain, atau syahid tadi seperti Umar, Osman dan Ali dan lain-lain, atau imam yang adil. Surga Adan, kata Ka'ab kepada Umar dan kepada kita juga, bakal penghuninya para anbiya, para rusul, para siddiqin, para syuhada dan para imam-imam adil. Saudara bertanya, berapa orang ustaz ke semua tu? Tak sunyi ke dalam syurga yang luas, berapa ekor, berapa orang sahaja yang masuk ni? Tidak timbul masalah kesunyian, tak timbul masalah seronok kata seronok kaya. Anda makan syurga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi bashar. Yang nama syurga itu kenikmatannya barang yang tidak pernah kamu impikan dalam dunia ini, barang yang telinga kamu tidak pernah mendengar kemerduannya, dan mata kamu tidak pernah melihat keindahannya, dan cita rasa kamu tidak pernah sampai ke situ untuk membayangkannya. Segala yang kamu kehendaki semuanya ada. Dan itulah dikatakan itu sebagai contoh syurga Adan. Maka berkata ia, hai Amirul Mukminin, okey, dan bahasanya aku benar, kata Umar, bahwasanya aku benar akan Rasulullah SAW. Umar sendiri seolah-olahnya nak menyatakan dia juga siddiq, sebab dia tahu mengatakan dia akan mati syahid atas hadis Nabi tadi. Semua Nabi sebut betul, dia apa tak betul pula? Siapa yang mati syahid, siapa yang tidak, siapa yang mati kafir, mati, semuanya jelas. Sebab itu maka Umar menyatakan, aku benar akan Rasulullah. Aku sentiasa membenarkan, mengatakan betul, benar apa sahaja yang datang dari Rasulullah SAW. Dan tiada aku imam adil. Dia kata, aku nafikan, aku tidak mendakwa aku imam pemerintah, khalifah yang adil. Juga merupakan sifat tawadhu. Dan bahwasanya aku harap bahawa tiada aku zalim. Tengok, dia mengharapkan dia tidak akan berlaku zalim.
takutnya Umar kepada zalim itu, sehingga di antara satu episod kehidupan keluarganya, bila peperangan yang berlaku di Bahrain berakhir dengan kemenangan besar orang Islam, dan peperangan Qadisiyah memungkinkan umat Islam telah mendapat harta benda dunia, ghanimah, kekayaan melalui peperangan yang banyak. Salah satu daripada episod itu, bila belunggu harta kekayaan, harta ghanimah zaman Umar telah menyebut ucapan pendek sebelum membahagikan subsidi. Ini ke subsidi lah, tapi ini bukan. Ini diberikan, dipanggilkan dengan ghanimah yang wajib dibahagikan kepada orang yang terlibat. Dia kata apa? Wallahi la uqsimanna hadhihi al-ghanimah bainakum bil adli atau bil tasawi atau kama qala. Demi Allah, aku akan bahagikan harta kekayaan ni di antara kita dengan adil. Semua dapat baju seorang sehelai. Selesai. Yang lain dapat ialah soal baju seorang sehelai. Besoknya Umar dalam menghadapi rakyatnya hendak memberikan suatu arahan kepada rakyat. Semua berkumpul. Umar bangun berpidato pendek. Ayuhal muslimun, isma'u wa ati'u. Wahai muslimin, dengar dan taat kepadaku. Tak sempat lagi dia menyambung, seorang sahabat telah bangun di hadapannya. Al-ana ya Umar, la sam'a laka wa la ta'a. Sekarang ini wahai Umar, kami tidak mau dengar cakap kamu dan kami tak mau taat kepada kamu. Umar tanya, wali malak, kenapa tidak mau dengar, tidak mau taat? Aqsamta bil ams, kamu dah bersumpah kemarin dengan demi Allah. Kamu katakan kemarin, la aqsimanna, aku akan bahagikan kekayaan ini di kalangan kalian, termasuk aku, dengan adil. Kami dapat sehelai baju, tapi kamu mendapat dua helai baju yang kami tahu atas bawah itu baju kemarin. Itu bukan baju kamu biasa. Mengapa kamu dapat dua? Kami dapat satu. Dia lah nak baiki keadaan, kena daripada awal pun dah jadi akar umbi budaya. Nak buat macam mana? Nak tegur pun ngabihkan boreh aja. Tak. Dia kena daripada awal. Tapi betul. Umar sumpah semalam nak bagi adil, sekarang kamu tak adil. Rupanya kamu ambil dua helai rupanya. Baju, bukan komisen. Umar kata, hal fikum Abdullah ibn Umar? Ada tak di kalangan kamu seorang bernama Abdullah bin Umar? Orang dia di belakang. Dia kata, Abdullah, hang tolong aku hari ni. Mampu aku. Tolong jelaskan kepada orang ni, mengatakan kenapa aku dapat dua helai. Abdullah datang mengatakan bahawa bapakku semalam dapat selai baju yang pendek. Ditarik ke atas, ternampak ke bawah. Tarik ke bawah, nampak ke atas. Aku kesian kepadanya. Yang atas itu baju dia yang dapat semalam. Yang bawah itu baju aku. Aku berikan hadiah kepada bapa aku yang dapat baju pendek.
Dia dapat selai, aku dapat selai. Aku beri kepadanya. Aina rajul? Mana dia orang tadi? Macam mana sekarang? Al-an lakas sam' wa ta'a. Selut sekali. Tu tambah tu selut tu. Sekarang kami nak dengar dan kami taat. Kamu buat best. Itu. So, kalau orang yang hidup zaman yang macam tu kita memang rasa tak ada sebarang keraguan, tak ada kebimbangan, tak ada rasa nak berlaku kebukaan Allah, tak berasa nak berlaku bala, ibtila, tak ada musibah dan sebagainya. Aman. Cukup aman. Yang paling aman sekali, aman daripada kebukaan Allah Subhanahu wa taala kerana hidup di bawah pemerintahan yang adil. Kata Umar, tiada aku nabi. Aku bukan nabi. Dan sebenarnya aku benar, aku sallallahu alaihi wasallam. Tiada aku imam adil, bahwasanya aku harap bahawa tiada aku zalim. Adapun syahid, maka di mana bagiku dengan dia? Jadi dia nak mengatakan bahawa makam syahid itu tinggi. Manalah aku? Meskipun dia tahu Nabi telah sebut, tapi dia mengatakan tawad, siapalah saya ni? Itu. Kata Hasan, dia tak beri bin apa, besar kemungkinan Hasan Al-Basri yang dirujuk selalu pendapat dia. Maka jadikan dia Allah. Allah jadikan dia siddiq dan syahid yang menghukum dengan adil. Min ha ka mim tu, kalau pening nak baca jadi muhkam. Tak. Ulang balik. Maka Allah jadikan dia, jadikan Umar siddiq, dia memang seorang yang benar, dia seorang syahid. Jelas tadi di hadis Nabi, walaupun dia belum menghukum dengan adil. Dia menghukum dengan adil. Bertanya Iskandar akan hukama. So, Iskandar ni satu personality yang cukup hebat. Dia dikenali juga dengan nama Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain, Iskandar mempunyai dua tanduk. Dua tanduk, istilah yang menunjukkan kepada kehebatan seorang pahlawan perang. Dikenali juga dengan nama Iskandar Al-Akbar. Iskandar the Great. Dia ini seorang tokoh yang hidup dalam tahun 320-an BC. Dia hidup di kurun yang keempat atau 326 sebelum Masihi. Dia hidup di zaman Aristo, seorang ahli fikir Greek yang begitu hebat. Dia dikatakan salah seorang murid kepada Aristotle. Yang belajar falsafah ini boleh ingat di semuanya. Dia lahir di Makedonia, satu tempat di kawasan Timur Tengah, dan dia mati akhirnya di kota Babylon, di Babylon, Iraq. Seorang pahlawan agung sehingga ada disebut namanya dalam Al-Quranul Karim. Bukan senang nak mendapat nama dalam Quran.
terlalu baik baru dapat, atau terlalu jahat pun dapat. Di antaranya tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada nama dia, Abu Lahab ada. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut Zulkarnain ini dalam Suratul Kahfi. Kita ingat, wa yas'alunaka an Dzil Qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai' sababan fa'atba'a sababa. Maknanya kerana nama dia terkenal dan meliti di setiap bibir manusia dari zaman dulu, zaman dalam Quran keempat 300 puluhan zaman sebelum Masihi sampai zaman Masihi, lepas Masihi sampai zaman Nabi, sampai masyarakat Arab, nama itu masih ada. Macam kalau dibandingkan just analogi, macam masyarakat Melayu, nama Hang Tuah tetap meniti di bibir. Pahlawan Melayu terbilang, Hang Tuah. Sampai kata-kata dia pun orang hafal. Takkan Melayu hilang di dunia. Bukan sabda, bukan hadis. Tak apalah, tapi saya maksudkan nama itu meniti di bibir. Maknanya kalau sekarang ini sebagai contoh sajalah, kalau ada orang mengaku Nabi, orang tanya dia, apa hang nak kata tentang Hang Tuah? Dia sama dengan lebih kurang lah. Yas'alunaka, musuh kamu telah bertanya kamu, wahai Muhammad. Tanya apa? Anzil Qarnain. Apa kamu tahu tentang Zulkarnain ni? Dia apa dia jawab? Aku akan ceritakan kepada kamu cerita benar yang dilalui oleh Zulkarnain. Apa dia? Allah Tuhanku telah memberikan kepadanya kekuasaan di bumi yang hebat, dan diberikan kepadanya min kulli syai'. Apa dia nak, semuanya Allah bagi kepada dia. Fa'atba'a sababa, dia ikut jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam cerita Zulkarnain ini banyak ada ahli-ahli sejarah dan ilmu Islam menganggarkan sekurang-kurangnya dia telah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala sebut kepadanya makkanna lahu fil ard wa atai sampai akhirnya. Dan sampailah kepada peringkat ada lihat kepada senario Zulkarnain ini dalam ayat-ayat yang berikutnya, dia mengembara sebuah negeri ke sebuah negeri dengan bawa askar yang cukup kuat. Sebut namanya sahaja pun sudah cukup dah untuk menggerunkan musuh. Semua tempat yang dia pergi tidak ada tentangan. Dia sampai ke sebuah tempat yang dikatakan dia berjumpa dengan suatu kaum yang kaum itu bercakap dia tak boleh faham. Baik, lakad qawun hadis dia pun tak faham. Tapi akhirnya dia faham. Kaum itu kata apa? Qalu ya Dzal Qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal laka kharjan ala an taj'al baina wa bainahum sadda. Kaum tu kata, wahai Zulkarnain, ada suatu kaum yang dipanggil Ya'juj wa Ma'juj. Ini Quran sebut.
mereka ini melakukan kerosakan di muka bumi, menzalimi orang, merampas hak orang dan sebagainya. Bolehkah tidak, wahai Zulkarnain, kami bayar kepada kamu suatu bayaran kharja, macam kharaj, upah ataupun cukai, dengan syarat kamu bina suatu tembok besar memisahkan kami daripada mereka yang boleh mengurungkan mereka dalam tembok besar itu. Akhirnya dipersetujui. Zulkarnain menyuruh orang-orang di situ sediakan zubur al-hadid. Zubur hadid ini taik besi dengan nuhas, dengan tembaga. Dia buat satu tembok. Dalam tembok itu dituang di dalamnya tembaga yang dicairkan. Dan boleh bayang besar mana sampai boleh mengepung Ya'juj wa Ma'juj dalam sad, dalam kurungan itu yang mereka tidak boleh menembuk ataupun memecahkan tembok itu. Itu dikatakan wallahu alam sampai sekarang mereka terkurung. Dan kerja mereka menebuk, memecahkan tembok itu. Sampai kepada akhirnya, jika terpecah tembok itu dan mereka keluar, itulah saat-saat akhir kiamat akan berlaku. Yang dikatakan, wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka akhirnya akan dapat tebuk dan mereka ini berada pada tempat yang tinggi. Hadabin, tempat yang tinggi. Tak bukit mana Allahu a'lam. Mungkin dalam bukit. Yansilun. Akan turun. Akan terus melakukan semula kekejaman mereka. Itu menjelang turunnya Nabi Isa yang terakhir. Dan berlakulah apa kita faham sekalian. Itulah di antara maklumat tambahan tentang yang dipanggilkan dengan yang nama dia Iskandar ini. Dia pun yang telah begitu hebat. Dia bertanya kepada hukama. Hukama merujuk kepada ahli bijak pandai di zamannya. Daripada ahli Babil, ahli Babilon, penduduk Babilon. Saya sebut tadi, saya kata dia akhirnya menetap di Babilon. Babilon ialah daerah dekat dengan sungai Tigris Euphrates. Dia bertanya hukama, ahli bijak pandai di Babilon. Apa dia tanya? Apa yang terlebih baik kepada kamu? Berani atau adil? Ya, sebab dia seorang yang berani. Seorang pahlawan yang terbilang. Tapi dia sebut, apa yang lebih baik? Lebih berfaedah kepada kalian? Beranikah yang anda kehendaki? Ataupun adil? Jawab hukama kepadanya. Mereka itu apabila dipakainya akan kami adil, terkaya daripada berani. Maknanya kalau sekiranya seorang itu adil dan benar-benar adil, dia tidak perlu dah kepada yang nama dia keberanian untuk mengganyang musuh. Keberanian yang dalam maksud berani berperang apa semua tu terkaya dah, tak perlu dah. Makna dia adil lebih baik daripada berani. Kalau berani tapi zalim, lagi teruk. Tapi kalau adil, terkandung dalamnya berani, terkandung dalamnya segala kebaikan. Telah memberi sorat setengah daripada Ain Milam itu bacaan dia amil, bukan amal. Telah memberi sorat setengah daripada amil. Amil makna pegawai. Pegawai Umar bin Abdul Aziz.
Ini satu nama besar yang nama Umar bin Abdul Aziz, salah seorang daripada khalifah Bani Umayyah yang amat terkenal dengan zuhud dia, dengan adilnya. Setelah pemerintah sebelum dia, daripada Muawiyah kepada Yazid bin Muawiyah, kepada semua sampai kepada dia, orang ramai nampak ketidakadilan mereka. Bila sampai dia, memang dia amat berlaku adil. So adil dia, zuhud, kekuatan dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga disebut para sejarawan ilmuwan Islam, dia itu adalah khamisu khulafa'ir rasyidin. Abdul Aziz adalah khalifah Islam yang kelima. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilangkau, tak dibilang sebagai khalifah Rashidah, Khulafah Rasyidin, pemerintahan Kerajaan Umayyah sebelum daripada Umar bin Aziz. Siapa dia Umar ni? Zaman Umar Al-Khattab yang disebut tadi adil, dalam zaman pemerintahannya, pemerintahan Umar Al-Khattab awal, flashback sikit, dia punya adil kepada masyarakat dia, dan takut tidak adil berlaku, dia sendiri pada malam-malam hari suka memeriksa, turun ke padang, bahasa hari ini. Pemerintah khalifah turun padang malam hari. Waktu orang kesemua tidur, dia pergi menyiasat, melihat dengan mata kepala sendiri apa masalah rakyat yang tak sampai kepadanya. Satu malam dia ternampak di ujung kampung rumah yang masih diterangi oleh cahaya lampu, cahaya api, cahaya pelita. Dia mendekati rumah itu, tiba-tiba dia dengar suatu dialog di antara seorang ibu dengan seorang anak perempuan. Apa dialog? Dia kata, mak itu kata kepada anak perempuan, wahai anakku, campurkanlah susu yang akan kita jual besok pagi dengan air supaya untungnya lebih. Umar sampai, Umar ada dah. Jelas kalau itu. Ibu mengatakan kepada anaknya, campur air dengan susu. Ini kerja ni di dulu sampai sekarang ni. Tu sampai sakit perut budak-budak. Tak kenanya. Peraturan susu ni banyak kali saya dengar. Sampai wartawan membagus. Dia ambil gambar budak-budak yang sedang pegang perut, air mata meleleh. Kesian tengok. Umar Al-Khattab mendengar senario tadi, ibu suruh anak campur susu dengan air untuk untung lebih. Anak itu jawab, ibu, Umar telah mengeluarkan arahan, jangan sekali-kali mencampurkan susu dengan air. Sesiapa yang aku dapati berbuat demikian, akan aku hukum seberat-beratnya, kerana itu suatu penipuan. Mak tu jawab, Umar sedang tidur lena, kamu campurlah, tak siapa tahu.
Anak tu jawab, wahai ibu, kalaupun Umar tidak dapat mendengar kita, melihat kita, tetapi Tuhan Umar nampak kita. Dialog itu merangsangkan Umar terus menolak pintu dan mengatakan, Umar pun nampak dan dengar. Esok dia panggil dua orang. Dia kata, kalau bukan kerana aku kenangkan bahawa perut kamulah yang telah mengandung anak yang sebaik ini, yang takut kepada Allah dan kamu tidak takut kepada Allah, aku akan hukum kamu. Dan aku bagi amaran, jangan buat demikian. Allah nampak. Dia balik ke rumah dia. Dia kata, kalaulah aku ada anak laki-laki yang sebaya dengan anak perempuan tadi, pasti aku pinang si anak itu untuk dikahwinkan dengan anak khalifah. Kerana jiwanya, imannya, akhlaknya kental. Rupanya cita-cita Umar itu Allah makbul. Salah seorang daripada anaknya kemudian telah berkahwin dengan perempuan ini. Dan lahir anak. Anak itulah namanya Umar bin Abdul Aziz. Sampai ke situ tercapai. Dan dia seorang khalifah yang cukup hebat, cukup adil. Telah memberi surat setengah daripada pegawai Umar bin Aziz mengadu kepadanya, mengadu kepadanya, kepada Umar bin Aziz, daripada binasa negeri. Mana pegawai mengadu bahawa negeri kita banyak berlaku kerosakan, mafasid, kerosakan, binasa negeri. Memohon akan dia harta supaya dibaiki akan dia. Rosak negeri bukan kerana musibah puting beliau, musibah hujan lebat, runtuh rumah dan sebagainya. Maka pegawai dia minta daripada Umar bin Aziz peruntukan. Tak biasalah ni. Kalau dah pilihan raya, senang dapat peruntukan ni. Maka dibalas oleh Umar bin Aziz akan suratnya itu. Itu tadi seorang pegawai hantar surat kepada dia, minta peruntukan untuk memperbaiki negeri yang telah rosak. Umar bin Aziz jawab suratnya. Apa isi surat dia? Adapun surat kamu telah aku faham. Surat kepada pegawai. Surat pegawai kepada dia. Maka apabila engkau bacakan suratku, ini balas aku ini, maka banyak akan pulihmu akan negeri kamu dengan adil. Maknanya dia jawab balik surat dia itu, nak selesai masalah yang timbul daripada kerosakan dalam negeri ini. Dia tak bagi duit, dia tak bagi peruntukan, tapi dia kata perbaiki keadilan, perbanyakkan, banyak lagi melakukan kerja-kerja yang menunjukkan kita adil, Islam adil, dan engkau bersihkan dia daripada segala zalim. Tengok, dia pergi kepada timbulnya masalah kerosakan, mafasid dalam negeri ini. Tak kira sama ada kerosakan ekonominya, kerosakan harta bendanya, jatuhan saham dan sebagainya, dan sebagainya, dikaitkan dengan masalah adil dan zalim.
Pegawai yang minta peruntukan, dia kata perbaiki keadilan dan benteras kezaliman. Maka bahawasanya ialah memperbaiki negeri kamu. Itulah dia keadilan dan benteras kezaliman. Maka bahawasanya ialah memperbaiki negeri kamu. Itulah dia yang boleh memperbaiki negeri kamu. Maknanya kalau dia bagi duit, sama kalau duit tu, kalau bagi 1 juta yang sampai sebenarnya 100,000, yang lain terlesak ke mana? Problematiko. Masalah. Bagi duit, buat negeri, tapi dalam keadaan membina negeri, dalam keadaan kemurkaan Allah kerana kezaliman, kalau tidak adil, akan rosak pula. Buat rumah yang kuat, dia rosakkan tanaman. Baik tanaman pula, mati binatang. Baik ke sini pula, datang penyakit yang tidak disebut, yang tidak dikenali orang sebelum daripada kamu. Itulah, saya kata, kepahaman orang-orang yang tinggi kepekaannya kepada masalah ummah, masalah yang nama dia bala bencana itu, dia balik sangat kepada itu. Adil. Dan jangan zalim. Dan engkau bersihkan diri segala zalim. Maka bahawasanya ialah membaiki ni kamu, wassalam. Itu dah jawapan dia, orang kata wassalam. Dan kata Kisra. Kisra ini Maharaja Parsi. Kalau Herak, Maharaja Rum. Najashi, Maharaja Ethiopia sekarang. Habasyah dahulu. Itu nama-nama yang tersebut dalam sejarah Islam. Yang Nabi telah menghubungi mereka, telah hantar surat kepada mereka dan telah mengajak mereka kepada Islam. Tanya Kisra. Kata Kisra, tiada kerajaan melainkan dengan tenteranya. Kerajaan tidak kokoh melainkan tentera yang kuat. Tiada tentera, tak guna tentera, melainkan dengan harta. Tentera ada, senjata tak ada, apa orang nak buat? Senjata ada, tak canggih, pun sama juga. Dan tiada harta, melainkan dengan negeri. Ada harta, mesti ada negara yang memerintah, yang berkuasa. Tiada negeri melainkan dengan rakyat. Tiada rakyat, yakni yang memeliharakan mereka dengan adil. Dia juga situ. Itu Kisra. Ini penting sangat. Kemuncaknya ialah adil. Lebih-lebih lagi dalam zaman yang hampir yang nama adil sebenar itu dah hilang. Kita hidup dalam zaman yang sebenar bernama adil itu dalam banyak hal. Anda tahu sendirilah dan saya tahulah. TST lah, tahu sama tahulah. Berlaku kezaliman sampai kepada yang tak patut berlaku pun berlaku. Kenaikan pangkat, dan yang kena tukar. Apalah salah si kawan tu? Bukan orang lain, anak, suami kepada anak saudara saya dan anak saudara dan adik saya. Hampir tiap-tiap tahun kena tukar. Pasal apa? Sebab bendin tu. Tukar. Tukang adik saya baru kena tukar. Terpaksa tinggal rumah tangga, tinggal suami, tinggal anak-anak, duduk di sekolah. Kena jauh nak berulang. Dia perempuan. Dia balik hujung minggu sekali berjumpa dengan anak. Anak dan kenapa kena tukar? Saja. Itu saya kata, tak apalah tu cakap soal peribadi. Tapi
Saudara fahamlah maksud saya. Sebab itu penting kepada adil itu sangat dapat dilihat adil. Tak, orang tak terasa kita hidup dalam kezaliman. Tak terasa. Tak apalah kalau tidak adil tak nampak. Tapi tak adil sampai orang nampak ni. Bukan sahaja kita sepatut di adil, tapi biar orang nampak sebagai adil. Bukan tidak rasuah, tapi dah orang nampak tak rasuah. Jangan terlibat dengan pembunuhan sampai orang nampak dia terlibat. Ya, tak apalah. Dan kata Shuraih Ibn Ubaid, seorang sufi, seorang ulama, seorang faqih. Apa dia kata? Tiada ada pada Bani Israel seorang raja, seorang pun raja, melainkan ada sertanya seorang laki-laki yang satu bicaranya yang halim. Maksudnya, kata Shuraih, tiap-tiap orang raja yang memerintah Bani Israel, melainkan ada bersamanya seorang laki-laki yang digelar ataupun yang terkenal dengan nama Halim, yang santun, sopan santun, yang kerjanya menegur dan memperbaiki raja Bani Israel. Apa kerja dia? Apa yang dilihatnya, raja itu marah. Orang tadi itu, dia penasihat kepada raja Bani Israel. Jika dia lihat raja itu, pemerintah itu marah, sebagai contoh, disurat pada kertas, dia tulis pada kertas mesej ataupun SMS, dan tiap-tiap kertas itu dia tulis, katanya, saya baca terjemahan, dia tulis kepada raja yang marah tadi itu, marah saja baru. Belum lagi adil ni, belum lagi zalim. Marah saja, orang ni akan tulis kepada dia tu. Kasihan ulihmu akan orang muslimin, dan takuti ulihmu akan mati, dan ingatkan ulihmu akan akhirat, hingga hilang marah. Maknanya dia marah pun dia bagi nasihat yang cukup lembut, tapi mesej yang boleh kita fikir. Bila orang tak sempat berfikirlah, menyebabkan kemarahan tadi ditunggangi oleh syaitan yang akhirnya mengundang padak hingga hilang marah. Yakni diberikan segala suratannya itu satu kemudian satu hingga hilang marahnya. Dinasihatkan melalui SMS tu, surat ringkas tu, SMS lah, short message system. Itu kerja yang baik. Kalau tidak ditegur, diperingatkan kepada pemerintah ni, dia lalai. Hatta marah pun tak boleh marah. Dan adalah setengah daripada raja yang dahulu, serta menyuruh ia, menyurat ia pada 3 kertas. Ini raja sendiri buat. Tadi penasihat yang buat. Ini dia nak ceritakan bahawa raja sendiri buat. Dia buat apa? Dia tulis kertas, tulis surat. Dia berkata kepada wazirnya, kepada menterinya, kepada pembantunya yang sekiranya, apabila engkau lihat akan daku marah, wahai menteri, kalau kamu lihat, kamu terjumpa aku sedang marah, maka beri ulihmu kepada aku 1 keping kertas. Ini yang aku tulis ni. Aku tulis sendiri, aku beri kepadamu. Aku pesan, kalau aku marah, bagi 1. Kalau marah aku tak hilang, beri lagi 1. 1 yang lain. Maka adalah dalam kertas yang pertama yang ditulis untuk bagi itu, dia tulis situ bahawa engkau, itu makna yang ditulis, engkau tiada Tuhan. Maksud dia, engkau bukan Tuhan. Kalau engkau tiada Tuhan,
Tu seronok baca buku-buku lama ni. Dia mencabar minda. Dia mencabar. Apa benda engkau tiada Tuhan? Adakah engkau tidak mengatakan ada Tuhan? No. Engkau bukan Tuhan. Sogat tu dia kata kat diri dia. Tapi bagi orang bagi, biar macam orang tu kat dia. Bila dia marah saja, baca sogat. So, dia tulis tapi dia baca. Aku bukan Tuhan, engkau bukan Tuhan. Bahawasanya engkau lagi akan mati. Ingat kepada mati. Dan kembali kepada tanah. Maka memakan setengah kamu akan setengahnya. Manusia makan manusia. Ataupun tanah akan memakan manusia. Itu surat yang pertama yang dihujurkan. Hujur kepada dia. Kemarah juga, suruh bagi yang kedua. The second SMS. Apa dia? Dia baca tengok, kasihani ulihmu akan orang yang pada bumi. Marah tu dia tak kasihan kepada orang lah. Mungkin dia akan melakukan kezaliman ketika marah. Dia ingatkan, kasihani ulihmu akan orang yang pada bumi. Nescaya dikasihani akan kamu oleh orang yang pada langit. Maksud orang yang tu oleh Tuhan yang di langit. Ataupun oleh makhluk yang di langit. Malaikat dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan pada kertas yang ketiganya, ditulis dengan makna, hukumkan ulihmu di antara manusia dengan hukum Allah. Maka bahawasanya tiada patut akan mereka itu melainkan yang demikian itu. Maksudnya dia menyuruh dirinya menghukumkan manusia dengan hukum Allah. Dan tidak patut, amat tidak patut meninggalkan hukum Allah dan menyanjung hukum manusia. Ini senario yang berlaku kepada raja-raja Bani Israel. Bani Israel, Israel adalah nama bagi Ishak. Israel adalah nama yang terkenal diletakkan kepada Nabi Ishak. Ishak bin Ibrahim. Sebani Israel ialah yang disebutkan wal asbat dalam Quran, iaitu anak pinak, cucu cicit daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan anak pinak mereka. Inilah orang-orang yang telah memerintah Bani Israel, jadi khalifah Bani Israel, jadi nabi Bani Israel dan sebagainya. Mereka itulah tadi yang dikatakan bahawasanya hukumkan ulihmu antara manusia dengan hukum Allah. Maka bahawasanya tiada patut akan mereka itu yang demikian itu. Memanglah di zaman dahulu sampai zaman sekarang, so, patutkah manusia yang jadikan Allah dengan dunia pun Allah Ta'ala jadi kepada mereka, rezeki pun Allah Ta'ala buat kepada mereka, Allah mudahkan mereka mencari jalan mendapat rezeki, kesemua Allah bagi kemudahan, Allah bagi mereka, Allah Ta'ala bantu. Patutkah manusia menolak hukum Allah? Dan patutkah mereka manusia merendah-rendahkan hukum Allah? Tentu kita jawab tak patut. Tapi yang berlaku telah patut. Ini aku nak bersyarah panjang ni. Dan dikatakan orang, apabila tiada meramaikan raja dalam kerajaannya dengan insaf. Maksudnya kalau raja tidak membanyakkan orang-orang yang insaf, pemerintah yang insaf, pemegang kuasa yang insaf diri. Insaf diri ni, saya lama tak dengar lagu Selimut Putih. Malam tadi isteri saya memperdengarkan lagu tu kat saya dalam kereta.
sama dengan pembantu. Betul. Dah dengar tu kan. Sedarlah diri, tahu diuntung sebelum keranda diusung. Tengok, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kata-kata yang seperti itu, janganlah engkau disanjung-sanjung dengan digelar manusia agung. Saya jarang hafal. Jelah, bukan kerja saya nak hafal. Tapi dah, inilah yang ada nilai yang dapat kita sedar. Inilah. Kalau insaf begitu, banyak kebaikan yang dapat kita ambil. Saya kata poin tadi itu, poin bilakah yang boleh kita nak menyedarkan orang, khas orang Islam, orang Melayu Islam, bahawa selama ini rata-rata kita menerima status quo yang ada, yang rata-ratanya tidak mengarahkan insan kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan agama Allah dan hukum-hukum Allah. Padahal kita baca tu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah lagi yang lebih baik kata-katanya, seruannya daripada orang yang mengajak kita kepada Allah, di samping beramal dengan amal saleh dan mereka menyerah diri kepada Allah. Apa hukmul jahiliyah yabghun wa man ahsan minallahi hukman liqaumin yuqinun. Cuba renung tengok. Apakah insan lebih gemar kepada hukum jahiliyah? Maksudnya hukum ciptaan manusia. Itukah yang mereka pertahankan dan yang mereka ingin, yabghun, yang nak sangat? Waman ahsan minallahi hukman. Siapa lagi yang lebih baik daripada Allah undang-undangnya, hukumnya? Liqaumin yuqinun, bagi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang silang keyakinan kita dah sekarang, macam majoriti lah, lupa saya, kita faham siapa dia. Kita lupa itu. Kita lupa kepada waman ahsan minallah hukman liqaumin yuqinun. Siapa lagi? Kuasa mana lagi yang ada yang boleh buat peraturan undang-undang lebih baik Allah Subhanahu wa taala? Itu bagi kaum yang yakin. Qaum yuqinun. So, kalau kita menolak, kita tidak yakin. Kita tak yakin kepada Allah. Tapi iman kita cacat. Iman tidak menerima penjuzuan. Dia menerima kekentalan, kebulatan, kepaduan 100%. Dia bukan markah dalam peperiksaan. Jawab soalan dapat 80%, A campur. 50% lulus, tengah-tengah sempadan. Tapi lulus. Kalau iman saya 99%, kira A kah? La yaqbal at-tajzi'ah. Tak boleh dia. Rukun Islam, rukun iman ada 6. Seorang percaya 5 saja. 1 tak percaya. Apa tak percaya? Qadar-qadar. Misal. Okey, 5/6. Still A+. No. Not that. Sebab tu saya kata, bila balik mengulaskan di qaumi yuqinun,
Bagi kaum yang yakin, kalau yakin dia balik kepada hukum Allah. Kalau dia tak yakin, dia tolak hukum Allah dan pertahankan apa hukumul jahiliyah yabghun. Mereka nak kepada hukum jahiliyah. Maksud hukum jahiliyah, hukum manusia. Inilah yang daripada perkataan tiada meramaikan raja dalam keadaannya dengan insaf, macam negeri penuh dengan maksiat. Ya. Inilah yang cuba diperkatakan oleh kitab ini pada malam ini. Jadi saya duk lihat sepatutnya yang disebut dalam ini datang daripada penulis zaman ini. Dia melihat yang berlaku. Tapi mereka menulis zaman dulu, zaman bila Syedok Petani. Tapi mereka tulis, dia Syedok Petani ini dia lama, dia berada di Makkah. Dan Makkah itu selama-lama dari dahulu pun tidak pernah bertukar di zaman Nabi sampai sekarang. Mereka tetap berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetap berpegang sampai sekarang. Quran dan Sunnah tidak pernah berubah. Tapi dia hidup zaman-zaman yang seperti itulah, maka dia dapat lihat menulis yang kitab-kitab yang macam ini. Sambil saya lihat dan saya cuba nak memahami mesej yang mesej yang dihantar kepada kita daripada wording yang ada itu memang relevan sangat dengan zaman ini. Maka saya rasa mesej itu perlulah